Bahagia Tan Sri Jamogi, Pengurusi Tenaga Nasional Berhad dan juga Pengurusi Uniten, serta Yang Bahagia Puan Sri Elizabeth Mogi, Yang Bahagia Puan Sri Dr. Kalsum binti Ismail, Isteri Allahyarham Yang Bahagia Tan Sri Dr. Jamaluddin Jargis, Yang Bahagia Datuk Seri Engineer Azman bin Muhammad, Presiden Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Profesor Dr. Kamal Nasruddin bin Mustafa, Chancellor Universiti Tenaga Nasional, serta isteri Puan Alizawati Amir, Yang Berusaha Profesor Dr. Salina Daud, Timbalan Naib Chancellor Uniten Kampus Sultan Haji Ahmad Shah, Pengurusan TNB, Pengurusan Uniten, Warga Kerja Uniten Kampus Sultan Haji Ahmad Shah, para pelajar, seterusnya hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu TNB. Pertamanya marilah kita merapatkan setinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah izinnya kita dapat bersama berkumpul pada majlis ringkas tetapi penuh bermakna pada pagi ini, iaitu majlis pecah tanah bagi pembinaan Dewan Seperguna Kampus Sultan Haji Ahmad Shah Muazzam. Pada kesempatan ini ingin saya merakamkan setinggi-tinggi terima kasih serta mengalukan kehadiran tetamu khas kita Yang Bahagia Puan Sri Dr. Kalsum Ismail kerana telah sudi hadir memeriahkan majlis pada hari ini. Hadirin hadirat sekalian, bermula sebagai sebuah institusi latihan, Uniten yang mula beroperasi sebagai institusi Sultan Haji Ahmad Shah Ilsas pada tahun 1976 kini telah berkembang pesat, di mana pada tahun 1997 nama institusi tersebut telah ditukar kepada Uniten, Universiti Tenaga Nasional. Kami baru saja mendengar taklimat tadi. Kampus ini kini mempunyai jumlah pelajar 4,055 orang, satu peningkatan yang sangat baik dibandingkan pada mula-mula ia beroperasi. Tahniah. Siapa kata Bandar Muazzam jauh, ramai juga nak datang di sini. Kampus Sultan Haji Ahmad Shah amat sinonim dengan nama dan jasa Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Muhammad Jargis, iaitu mantan pengurusi TNB. Tidak dinafikan, Allahyarham telah memainkan peranan yang besar dalam memastikan kampus ini berjaya diwujudkan di sini. Ia juga bertitik tolak pada hasrat beliau untuk memberi peluang kepada lebih anak bangsa, khususnya penuntut dari luar bandar, mempunyai peluang untuk belajar hingga peringkat tinggi. Seperti yang disebut oleh Prof. Kamal tadi, Uniten ini juga bertindak sebagai nadi kemajuan ekonomi setempat, di mana kawasan kampus ini telah berjaya mengubah landscape keseluruhan kawasan sekitar Bandar Muazzam Shah yang pesat membangun seperti yang dapat kita lihat sekarang. Saya rasa Uniten kampus Bandar Muazzam Shah ini sangat istimewa. It is actually a unique campus. Why is it? Kenapa? Saya berpeluang sampai di kampus ini 2-3 years ago dengan Datuk Seri Azman. Semasa kita melakukan lawatan di sini, saya rasa kebetulan at that time the student were on leave. The campus was, what do you call it, having a break, semester break or something. So we actually went to a few shops. The shop, they were selling food stuff there. So we sat down. They did not know who we are. Dia tak tahu siapa kami, kan? Tapi dia tahu kami pakai baju TNB Tazri. They saw us wearing that baju TNB. So they asked this question, "Cik, ni pelajar bila nak habis cuti? When are they going to stop their leave?" So we were wondering kenapa dia tanya gitu. Rupanya bila pelajar bercuti ni, economic activity di sini berhenti sejenak. Stop for a while, as though nothing is happening. There's a lull. So you see what is the contribution of Uniten.
like Prof correctly stated just now, you are actually the tickling economic, whatever you call it. Without you, Bandar Muazzam, sorry to say, won't be as it is today, right? So what did the peniaga say to us? Kalau boleh tak payah bagi cuti kat pelajar, continuously ada di sini. Yeah, that's how important Unit 10 is to Bandar Muazzam Shah. So there was a question last year, was it last year or year before last? Betul sekali. Ada rumours, ada berita mengatakan kita nak tutup Bandar Muazzam. There was some hue and cry. Was there, there was some news and everybody picked it up. It became a big issue. They sent rombongan, they sent entourage to see Dato' Sri and us at HQ. Betul ke nak tutup? We said to them, we are not closing it down. In fact, we are actually expanding it. So they came in to the meeting room with a frown, looking very worried, but when they left, they were a happy lot. Because they got guaranteed that Unit 10 Bandar Muazzam will still be there and it will be getting bigger and bigger. Dan dengan pertambahan pelajar Unit 10 yang dulunya 2,000, 3,000, sekarang dah 4,000, sudah tentulah mendorong pengurusan TNB untuk melihat kepada keperluan-keperluan yang perlu disediakan atau ditambah baik keperluan-keperluan yang ada. That's why pengurusan memikirkan dan meluluskan, lembaga pengarah meluluskan, it's now timely for such a facility called Dewan Serbaguna to be existing in this campus. I remember another story too of the late Tan Sri JJ when Dato' Sri and us were here during the handing over of the aircon facilities to Masjid Bandar Muazzam. While accompanying us to our car, Tan Sri JJ reminded us again, Man, or his favorite word to Dato' Sri Azman is always Man. Can you get cracking with the Dewan? He reminded us again once, because to him Dewan ini means a lot. To not only you all, the student and the faculty members of Unit 10, but he reminded again us, this Dewan is not only meant for Unit 10. As nicely mentioned by Prof just now, yes, this Dewan is not only existing here for the benefit of Unit 10, but it is also going to be beneficial to all the community in Bandar Muazzam. Inilah salah satu sumbangan kita TNB kepada masyarakat di mana kita wujud. Yeah? Uniquely, especially so in Bandar Muazzam. We don't have such a facility here, so this Dewan will be not only serving the students and the faculty members of Unit 10, but as aptly pointed out by Professor just now, it is going to be open to the usage of masyarakat sekitar Bandar Muazzam. How you going to operate later, kita bincang lah, ya. Berapa hari nak bagi orang Unit 10 pakai, berapa hari nak bagi orang luar pakai. Yeah, we will talk about that later. Hadirin sekalian, Dewan yang bernilai 22 juta, it's a 22 million Dewan yang berukuran luas lebih kurang 80 ribu kaki persegi. Actually it's a big Dewan, it's not a normal Dewan. Boleh menempatkan 1,200 orang dalam satu-satu masa. It can fit 1,200.
akan turut dilengkapi dengan pelbagai kemudahan, iaitu 7 gelanggang badminton. So mainlah badminton squad-squad. 7 gelanggang, ya. 2 gelanggang squash. 2 gelanggang squash, ya. 1 bilik aerobik dan gimnasium. Of course, kemudahan surau dan stor penyelenggaraan dan kemudahan tandas, dan istimewanya saya difahamkan atas permintaan orang-orang kat sini, 1 bilik eksperimen teater. What are you going to do that? Eksperimen teater. Eksperimen teater. Ini permintaan khas daripada Unit 10. Apa? Teater. And honestly, yeah, I also not sure what experiment theater. Yeah. So these are the facilities that is going to be ready in less than 2 years time. Di samping itu, kita akan menyediakan 431 lot parking kereta dan 50 lot parking motosikal. Jangan tanya saya kenapa lot kereta lebih pada lot motosikal. It shows that you all have more cars than motorcycle here. Hadirin sekalian, seperti yang disebut oleh Profesor tadi, Dewan ini akan berfungsi sebagai satu pusat setempat untuk Dewan Peperiksaan, aktiviti sukan dalaman dan juga aktiviti kelab dan persatuan, termasuk pementasan drama dan sebagainya, ya. Saya yakin pihak pengurusan DNB penuh yakin dengan pembinaan Dewan Serbaguna ini bakal menyemarakkan lagi pembangunan dan perniagaan di sekitar Bandar Muazzam Shah. Ini seperti yang telah disebut, setelah lebih daripada 20 tahun tidak dinafikan, kampus ini berperanan sebagai penghubung tara antara para pelajar dengan masyarakat di sekitar Bandar Muazzam. Saya juga ingin maklumkan dalam taklimat pagi tadi, pihak pengurusan Unit 10 di sini telah memaklumkan bahawa terdapat sedikit cabaran dari segi penggunaan Wi-Fi. Ya? Ingin dimaklumkan, pihak kita baru dapat jaminan tadi daripada Chief Information Officer, CIO kita. This problem will be settled soon. He will be sending a team immediately to sort it out. So inshallah, this problem of Wi-Fi, we will make to understand some of you prefer to stay outside instead of staying in the campus because Wi-Fi is quite a challenge. Betul? So Professor Salina, we tahu occupancy rate of the lodging is only 70%. So maybe with the Wi-Fi availability later, we will see people not only the 30% being taken up, but there's queue waiting list to fill the remainder of 30%. Yeah. So sekalian, kita berharap, seperti saya sebut tadi, kita berharap projek-projek yang dibuat oleh pihak Tenaga Nasional ini kelak akan memberikan sumbangan secara direct atau tak langsung kepada bukan saja masyarakat penuntut di sini, tetapi juga masyarakat di sekitar Bandar Muazzam. Sambil mendengar ucapan Profesor tadi, saya juga berbisik kepada Datuk Seri Azman, Presiden kita. Semalam semasa mesyuarat jawatankuasa tender lembaga pengarah, Board Tender Committee, kita baru meluluskan penganugerahan kerja untuk membina rumah peranginan kita di Langkawi. Yes, Langkawi. Di mana TNB akan membina, we are going to construct a holiday resort in Pantai Tengah Langkawi, 60 room facilities, each unit having 3 bedroom. Tapi saya berbisik lagi satu tadi, semak, rupanya setakat ini kemudahan rumah peranginan ini
hanya untuk dah jawab. Apa yang saya nak orang lebih panjang lah. Dah jawab. Hanya untuk TNB saja. There is a reason to it. Why? Because at this juncture, the amount, the numbers that are available is not that many. So, kerana itu kita hanya melimitkan, menghadkan kemudahan rumah peranginan ini untuk pekerja ataupun petugas dalam TNB. Walau bagaimanapun, Datuk Seri tadi mengatakan dengan tersiapnya beberapa unit, beberapa rumah peranginan yang baru ni, Roslan, mungkin kita boleh timbangkan untuk memberi peluang semua petugas anak syarikat pun sama menikmati ini. Ini Tan Sri dah jeling kat saya ni, risau saya. Actually, yes, thank you to the board of directors, thank you to lembaga pengarah. Untuk makluman semua, saya rasa boleh insya-Allah kita laksanakan ni. Kita telah berjaya mendapat kelulusan lembaga pengarah untuk membina selain daripada 60 unit 3 bilik di Pantai Tengah Langkawi, kita juga bakal membina 40 unit 3 bilik each di Johor Bahru, dan kita bakal membina juga 16 unit 3 bilik each di Batu Feringgi, Pulau Pinang. So kalau congak tu, I think we'll have about additional of about 100 extra, 113 new facilities, and maybe it's appropriate for us to start thinking about offering it to our subsidiaries. Setuju? So you all kena tepuk kuat sikit pada Datuk Seri. Hadirin sekalian, saya berharap juga kerjasama erat antara masyarakat Unit 10 seperti yang disebut oleh Profesor tadi dengan masyarakat setempat. Please continue, because we exist in a community. Do continue your good work of doing whatever you're doing in terms of collaborating with the people around you. That's very, very good. So kita berharap juga kerjasama yang erat ini, kerjasama yang sedia terjalin antara masyarakat Bandar Muazzam dengan masyarakat Unit 10 Bandar Muazzam juga wujud di peringkat negeri, antara kita dengan kerajaan negeri, antara kita dengan Kementerian Pengajian Tinggi dan sebagainya. Sebelum mengakhiri ucapan saya, marilah kita sama-sama mendoakan agar kerja-kerja pembinaan yang bakal bermula sebentar lagi, tidak lama lagi, akan dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga ianya dapat disiapkan dengan keadaan sempurna dan dalam masa yang telah ditetapkan. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya jawatankuasa yang telah bekerja keras untuk menjayakan program pada hari ini. Terima kasih khusus saya, terima kasih khusus kami dari TNB kepada Puan Sri Kasong, ya, dan keluarga kerana sudi menerima jemputan kita pada hari ini. Kerana hari ini memang istimewa untuk kita. Seperti saya sebut, hari ini memang istimewa untuk kita. Hari ini kita akan mengiktirafkan, hari ini kita akan mengekalkan nama yang sinonim dengan TNB selama ini untuk bersama-bersemadi bersama-sama dengan Unit 10 Kampus Bandar Muazzam. Sama-samalah kita mendoakan agar Allahyarham Tan Sri Datuk Dr. Jamaluddin Jajis kekal dan ditempatkan di kalangan orang-orang beriman di syurga, insya-Allah. Sekian, saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.